Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafiz Bakmizu. Nombor matriks A22A0329. Hari ini saya akan menerangkan tentang aktiviti logistik, iaitu mengenai pengangkutan. Seperti yang sedia maklum, restoran McDonald's mempunyai banyak cawangan, iaitu sebanyak 33,000 di 119 buah negara. Disebabkan oleh itu, McDonald's memerlukan pengangkutan, sama ada pengangkutan masuk atau pengangkutan keluar. Pengangkutan masuk merujuk kepada aktiviti yang dilakukan untuk membawa barang atau persediaan tertentu ke dalam perniagaan, selalunya dari pembekal atau penghilang. Pengangkutan keluar pula adalah kaedah pengangkutan yang digunakan untuk memenuhi pesanan di laman web atau yang diminta oleh pelanggan. McDonald's banyak menggunakan pengangkutan, iaitu pengangkutan darat, tetapi McDonald's juga pernah menggunakan pengangkutan udara. Pengangkutan darat seperti truk, lori, kereta dan sebagainya mengikut cawangan yang berbeza di seluruh negara. Sebagai contoh, di Malaysia, McDonald's Malaysia turut memperkenalkan truk pertamanya yang menggunakan biodiesel sebagai bahan api alternatif. Truk itu akan mengangkut bahan mentah dari gudang ke dapur. McDonald's Malaysia akan menukar armada semasanya sebanyak 26 truk dikendalikan oleh pembekal logistik iaitu Martin Brower Malaysia Corporation Sdn Bhd kepada menggunakan teknologi biodiesel dari semasa ke semasa. Selain itu, bagi pengangkutan udara pula, iaitu penghantaran bekalan bahan mentah menggunakan pengangkutan udara seperti pesawat kargo yang hanya membawa barang dengan jumlah yang banyak. Sebagai contoh, pembekal logistik pihak ketiga Flexport telah menyewa 3 kapal pengangkut Boeing 747 untuk membawa kentang ke Jepun, di mana kedai McDonald's mengalami kekurangan kentang goreng. Akhir sekali dapat disimpulkan, pengangkutan amat penting kepada syarikat McDonald's untuk tujuan memudahkan berlakunya pergerakan dari satu tempat ke tempat yang berbeza. Pengenalan inventory ialah langkah untuk memastikan semua inventory yang diperlukan untuk proses pengeluaran dapat disediakan setiap masa bagi memastikan permintaan pelanggan sentiasa dapat dipenuhi. Syarikat McDonald's menggunakan kaedah kawalan inventory just in time ataupun JIT. JIT merupakan kaedah menyediakan bahan atau bekalan kepada pelanggan tepat pada waktunya. JIT sesuai dengan McD yang merupakan restoran makanan segera. McDonald's menggunakan cara menyediakan bahan-bahan yang sudah dimasak ataupun pramasak dan diletakkan di bawah lampu haba untuk memastikan bahan tersebut sentiasa panas. Jika McDonald's mula memasak apabila pesanan diterima, ia akan mengambil masa yang lama untuk menyiapkan pesanan tersebut. Jadi, terma restoran makanan segera sudah tidak sesuai lagi dengan McDonald's. McDonald's menggunakan just in time ataupun JIT untuk mengurangkan kos pesanan pelanggan. Bukan itu sahaja, just in time, McDonald's menggunakan kaedah just in time untuk mengurangkan kos pergerakan inventory. Kos pergerakan inventory untuk menjadikan burger yang merupakan menu utama untuk McDonald's adalah tinggi. Jadi mereka tidak boleh membiarkan inventory tersebut dibiarkan begitu lama. Kesannya, stok inventory yang dipegang begitu lama akan rosak dan dibuang. Saya akan menceritakan sedikit tentang lokasi fasiliti. 50,000 kaki persegi adalah tempat yang ideal untuk restoran yang berdiri sendiri. Tempat yang terbaik untuk meletakkan papan tanda adalah di sudut dengan akses dari 2 jalan utama atau berdekatan dengan persimpangan yang sibuk dengan lampu isyarat. Ruang saiz dan ruang ketentuan dikenakan. Seterusnya, pertimbangan institusi pemeriksaan ketat akan dilakukan di lokasi McDonald's.
untuk menjamin bahawa kawasan tempat makanan disediakan, disimpan dan dihidang adalah selamat, bersih dan cukup besar untuk menampung permintaan pelanggan. Ruang tempat duduk akan tertakluk kepada pemeriksaan keselamatan dan kesihatan dan kapasiti maksimum serta aliran trafik juga akan dikaji semula. Kedua-dua tandas lelaki dan perempuan mestilah ada di setiap lokasi. Restoran pandu lalu mestilah mematuhi peraturan lalu lintas dan keselamatan serantau, termasuk yang mengawal saiz kenderaan dan penandaan yang jelas bagi lorong pandu lalu. Untuk restoran ini, di mana McDonald mempunyai panduan dengan beberapa ribu halaman yang menangani isu lokasi dan semuanya telah diprogramkan. McDonald mempunyai proses membuat keputusan yang komprehensif dan rumit untuk lokasi kedai yang termasuk penyelidikan pemasaran berasaskan statistik populasi dan pangkalan data demografi. McDonald boleh menyasarkan pelanggan menggunakan sistem ini, menganalisis persaingan dalam radius 5 hingga 7 batu dan kemudian menjalankan aktiviti skop yang meluas. Ini memastikan McDonald boleh menjamin sepenuhnya bahawa adalah mustahil untuk mencari restoran. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alia binti Rosidi, A22A0217. Topik yang saya akan bentangkan adalah perkhidmatan pelanggan ataupun customer service bagi syarikat McDonald. Customer service merupakan operasi logistik seperti pemenuhan ketetapan masa, kualiti dan kos. Yang pertama ialah produk. McDonald mementingkan kualiti dan produknya pada masa yang sama akan meningkatkan sumber kewangan yang diterima mereka. Sebagai contoh, McDonald melakukan kolaborasi bersama artis-artis yang terkenal untuk menarik minat peminat artis tersebut untuk membeli makanan yang dikolaborasi. Sebagai contoh, BTS, J Balvin dan Travis Scott. Produk makanan juga mengikut menu yang berbeza setiap negara. Sebagai contoh, McDonald Malaysia memperkenalkan nasi lemak McD pada tahun 2019. Manakala bagi menunjukkan kontrasnya, syarikat McDonald di Korea memperkenalkan makanan bermusim iaitu bermula 1 Disember 2022 iaitu menu Meat Chili Burger bersempena musim percutian mereka. Selain itu, Premise juga menyediakan banyak perkhidmatan yang bagus seperti tempat main kanak-kanak dan pandu lalu. Sesetengah premis ada juga yang mempunyai 2 tingkat. Setiap premis diwajibkan akan membersihkan premis sebelum membukanya dan sebelum tutup premis. Seterusnya ialah penghantaran makanan ataupun delivery. Penghantaran makanan dilaksanakan oleh McDonald bagi memudahkan pelanggannya untuk menerima makanan. Di samping itu, staf McD ataupun pekerja yang bekerja di McD, mereka harus berlatih terlebih dahulu untuk menjadi orang-orang di bahagian customer service. Oleh itu, pelanggan akan berasa berpuas hati dengan layanan mereka. Bagi perkhidmatan selepas jualan pula, McDonald menerima segala komen yang diberikan oleh pelanggan sama ada baik ataupun buruk. Akhir sekali adalah pembayaran dan komunikasi antara pekerja dan pelanggan. Kini sistem yang lebih canggih memudahkan pelanggan untuk membayar sama ada secara online dan tunai. Terima kasih. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai pembukusan. Pembukusan ialah sistem yang diselaraskan untuk menyediakan barangan agar selamat, pengendaliannya cekat dan berkesan, pengangkutan, pengedaran, penyimpanan, perungkitan, penggunaan dan pemulihan. Penggunaan semula atau pelupusan digabungkan dengan maksimumkan nilai penggunaan dan jualan serta seterusnya keuntungan. Selain itu, pembukusan ini juga boleh mempromosikan perniagaan atas sesuatu produk kerana pelanggan lebih mudah melihat cara pembukusan sesuatu barangan yang boleh menarik perhatian pelanggan dengan maklum.
maklumat, warna dan reka bentuk sesuatu produk. Berdasarkan kajian saya iaitu restoran McDonald, cara pembungkusan produk McDonald's ini, mereka lebih memainkan peranan penting dalam mengurangkan sisa makanan dan membantu dalam menghidangkan makanan panas dengan cepat dan selamat kepada pelanggan. Selain itu, pembungkusan makanan McDonald's ini lebih kepada penggunaan bahan kertas semula seperti kertas dan kotak. Oleh hal yang demikian, ini boleh memudahkan pelanggan untuk mengintas semula dan mengurangkan sisa yang keluar daripada restoran McDonald. Maka ini membuktikan McDonald sangat peka terhadap alam sekitar. Seterusnya, pembungkusan produk McDonald juga sangat menarik dan kreatif. McDonald turut menggunakan warna yang menarik iaitu merah dan kuning. McDonald turut mempunyai logo mereka tersendiri yang mudah dikenali pelanggan iaitu huruf M. Ini membolehkan pelanggan tertarik dengan reka bentuk yang ada pada produk McDonald tersebut. Reka bentuk ini juga berguna dengan grafik yang mudah dikenal pasti yang dapat membantu ahli kru McDonald semasa perhimpunan makanan di semua pasaran. Oleh hal yang demikian, ini dapat menghidupkan personaliti melalui ilustrasi ringkas yang membolehkan pembungkusan menjadi unik dari segi fungsi, mudah dikenal pasti, minimum dari segi estetika dan yang paling penting, mengembirakan secara emosi. Semua dalam sistem ini mempunyai tujuan dan membantu mengaktifkan kedudukan jenama McDonald untuk menjadikan detik-detik yang lezat dan menyenangkan semua pelanggan.